Salam sejahtera. Yang ini paling menarik. Adakah PAS mahu masuk semula kerajaan? Yang kalau itu betul-betul berlaku, UMNO lah yang menjadi talian hayat. PAS jadi kerajaan semula. Wah, dan netizen kata, pemerhati politik kata, PAS ni mungkin sudah ketagihan. Terutama pemimpin-pemimpin mereka yang pernah jadi menteri, menikmati betapa mantapnya jadi menteri. Uang yang banyak, gaji yang banyak, allowance yang banyak, kehormatan yang banyak, kuasa yang banyak yang tak pernah mereka nikmati ketika menjadi pembangkang. Sekarang ini mereka ada pengalaman betapa nikmatnya menjadi kerajaan. Jadi, ulasan bahawa UMNO, talian hayat PAS jadi kerajaan, ada kebenarannya. Namun, adakah UMNO akan jadi bodoh untuk dipatuk dua kali? Karena sebelum ini, UMNO dah pernah dipatuk oleh PAS. PAS meninggalkan UMNO secara diam-diam, membuat kejutan, perbincangan, rundingan dengan Bersatu, sehingga terbentuknya Perikatan Nasional. Ketika ditanya mula-mula, mereka jawab apa? Nafikan. Tapi akhirnya jadi pula ahli Perikatan Nasional pada masa yang sama masih berkahwin dengan UMNO. Jadi curi-curi kahwin dengan orang lain baru, tak pernah beritahu istri yang pertama yaitu UMNO. Sedar-sedar saja sudah dikhianati. Kalau itu dalam dunia nyata, UMNO ni boleh dah minta cerai talak 15. Sampai begitu sekali kena kesedihan lah kan, ditipu, dinafikan. PAS masih mengharapkan UMNO bersama parti itu dan bersatu merealisasikan impian membentuk kerajaan. Kerana sedar tidak lama lagi, tidak lagi dapat meyakinkan pengundi bukan Melayu, kata penganalisis politik. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, beliau bersetuju dengan kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam temu bual khas dengan FMT yang PAS tidak boleh memerintah sendiri. Sehubungan itu, parti dipimpin Hadi Awang berkenan perlu mencari rakan kerjasama meraih kemenangan di lebih banyak kerusi Melayu selain Bersatu meneruskan Perikatan Nasional PN dengan alternatif terbaik adalah UMNO. PAS dilihat masih mengharapkan UMNO untuk bersamanya dan bersatu dalam merealisasikan cita-cita membentuk kerajaan. Tapi ramai yang tak setuju kalau UMNO menyertai Perikatan Nasional PAS bersatu. Ini kata mereka, sedangkan sekarang pun sudah sukar untuk pembahagian kerusi. Bayangkan kalau 3 parti yang bertemakan Melayu Islam ini bergabung. Macam mana agak-agaknya celarunya mereka dalam perebutan kerusi? Pasti Bersatu akan menuntut. PAS akan menuntut. Las-las, apa yang UMNO dapat? 2-3 kerusi saja untuk ditandingi. Itukah yang disebut dapat menyelamatkan UMNO? Itu namanya menjahanamkan UMNO. Kalau UMNO hanya dapat 3 kerusi ditandingi, macam manalah kadar kemenangannya? Las-las yang sedikit bilangan pengundi Melayu Islam, mungkin itulah yang akan diperoleh oleh UMNO dan besar kemungkinan kalah. Kawasan yang boleh menang pasti Bersatu sebagai abang long pertama yang akan mahu. Apalagi PAS. Pengundi Cina dan India sokong PKR, DAP dan Amanah. Mereka juga mula selesa dengan kerjasama Pakatan Harapan bersama UMNO. Katanya kepada FMT sambil menjelaskan, PAS juga sukar meraih undi komuniti Sabah serta Sarawak. Mereka sukar menerima dasar PAS. Lebih-lebih lagi, Hadi pernah buat komen jelik terhadap pengundi Dayak Sarawak yang sukar dimaafkan penduduk pelbagai kaum. Selagi PAS dipimpin Hadi, selagi itulah Sarawak menolak untuk bentuk kerjasama dengan PAS, katanya. Semalam dilaporkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata,
PAS tidak akan dapat membentuk kerajaan persekutuan bersendirian memandangkan popularitinya terhad di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Selepas PRU15, PAS mengetuai blok pembangkang dengan menguasai 43 kerusi parlimen dan bersatu 35, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Malaysia Timur menguasai 153 kerusi. Bill Bala dari Universiti Malaysia Sabah pula berkata, PAS berdepan tugas berat menawan Putrajaya jika tidak mendapat sokongan pengundi Sabah dan Sarawak. Katanya, ideologi politik PAS tidak dapat diterima oleh pengundi Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Maka, cita-cita PAS untuk menawan Putrajaya tidak mungkin tercapai secara bersendirian. Katanya, UMNO talian hayat PAS jadi kerajaan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. PAS ni dah nak buat apa? Perikatan Nasional ni dah sampai ke mana terdesaknya nak menang di PRK Sungai Bakap. Sampai PAS terpaksa guna nama UMNO untuk tarik undi. Sampai begitukah teruknya mereka sekarang ini? Seorang pemimpin PAS mengajak ahli UMNO menyokong Perikatan Nasional PN, termasuk pada PRK Sungai Bakap untuk menyelamatkan parti itu. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mendakwa, ini kerana pemimpin Pakatan Harapan PH terutama DAP tidak mahu melihat UMNO menjadi parti besar seperti dahulu. Saudara, ini hanya satu spekulasi, naratif yang selalu mereka buat. Bagaimana pula kalau tiba-tiba PAS berada dalam kerajaan itu? Adakah PAS berani berkata seperti ini? Mereka menggunakan isu DAP dan UMNO untuk melaga-lagakan mereka dan untuk menarik perhatian para pengundi. Itulah sikap PAS apabila bertanding mana-mana PRK, mereka suka melaga-lagakan di dalam parti komponen tanpa menggunakan isu yang tepat. Isu yang tepat yang sepatutnya dibuat oleh mana-mana parti, tak kiralah kerajaan atau pembangkang, ialah mereka sepatutnya bercerita tentang bagaimana memajukan, menyelesaikan masalah dalam kawasan itu. Jauh sekali memainkan masalah nasional. Kata Rafizi, Perikatan Nasional dah hilang arah. Modal politik mereka adalah modal politik yang tidak tepat. Mereka hanya bercakap isu nasional, tapi isu setempat mereka tiada. Tiada isu setempat yang mereka boleh gunakan. Cuba menggunakan isu setempat berkaitan air, mereka pula kena sendiri. Perikatan Nasional Tuan Ibrahim Tuan kena ludah sendiri, meludah ke langit, cuba salahkan kerajaan, terkena pula di muka sendiri. Nah, itu sebabnya mereka tak berani lagi guna isu semasa yang melibatkan isu setempat. Mereka hanya suka gunakan isu persekutuan, isu nasional, kerana itu ramai yang tidak difahami sepenuhnya oleh rakyat setempat. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mendakwa, ini kerana pemimpin Pakatan Harapan terutama DAP tidak mahu melihat UMNO menjadi parti besar seperti dahulu. Sebenarnya saudara, kalau nak fikir balik semula, siapa yang pernah cuba mahu mengharamkan parti bersatu? Anda jawab sendiri. Orangnya ada di mana? Orangnya ada di mana? Yang cuba menyelamatkan UMNO daripada diharamkan ialah Anwar Ibrahim bersama Lim Guan Eng. Kata Anwar Ibrahim, walaupun mereka tak sehaluan masa itu dengan UMNO, dia kata tidak perlu diharamkan. Tidak perlu diharamkan, kata Anwar Ibrahim. Tapi ada tu penasihat siapa, kamu carilah sendiri. Siapa penasihat tu yang berusaha mati-matian nak mau mengharamkan UMNO. Disokong pula oleh seorang lagi pemimpin daripada sebelah. Jadi janganlah membuat anggapan kononnya DAP, kerajaan PH nak hancurkan UMNO. Yang sebenarnya pernah terbukti mahu hancurkan UMNO itu bukan DAP, bukan PKR, bukan Amanah, bukan Pakatan Harapan, tapi
Anda carilah siapa orang itu daripada sebelah, daripada pembangkang. Dakwah Fadli lagi, UMNO tidak akan bangkit selepas berada dalam kerajaan perpaduan. Itu pun cerita bohong dan bodoh. Sebenarnya, berada dalam kerajaanlah UMNO boleh bangkit semula. Kalau UMNO berada di pembangkang, ramai yang mengatakan, terutama pengikut penganalisis politik, pemerhati politik kata, kalau UMNO tidak berada dalam kerajaan, silap-silap hari bulan, UMNO sekarang hanya tinggal cerita, tinggal kenangan. Tapi oleh kerana mereka berada dalam kerajaan, mereka kini makin hari makin dilihat relevan, menonjol di dalam kerajaan, menjadi semak imbang dalam kerajaan. Yang gagalnya itu ialah Perikatan Nasional. Mereka gagal menjadi pembangkang untuk semak imbang dalam kerajaan. Jadi, betullah, setujulah ramai orang bahawa PRK Sungai Bakap PAS terpaksa guna nama undi UMNO, terpaksa guna nama UMNO untuk tarik undi. Tak boleh guna nama Bersatu ke? Gunalah parti Bersatu. Apa ni? Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon bantuan anda tekan butang subscribe, share video ini supaya dapat membantu channel ini lebih bangun dan bangkit. Tak mahu pisang berbuah dah kali, PAS Gua Musang harap tanding Nenggiri. Netizen dan para penganalisis politik mula mengesan. Berlaku sudah perebutan kerusi antara PAS dan Parti Bersatu. Selepas kepimpinan Bersatu gagal mengawal ahli-ahli parlimennya daripada terus menyokong Anwar Ibrahim, mula timbul spekulasi menunjukkan bahawa PAS mula hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin, kepimpinan daripada Parti Bersatu. Ditambah pula, sebenarnya dalam Perikatan Nasional, kuasa sebenar terletak pada PAS kerana PAS sebenarnya yang paling memiliki banyak kerusi. Patutnya, pengerusi Perikatan Nasional harus diketuai oleh PAS. WIP pembangkang juga patut diketuai oleh PAS. Tetapi semuanya telah pun diambil, diberikan kepada Parti Bersatu yang telah dilihat mula hilang kawalan terhadap ahli-ahli parlimennya sendiri, ditambah lagi dengan beberapa isu lain yang juga kini mewarnai politik Malaysia, termasuklah spekulasi kononnya PAS nak masuk kerajaan perpaduan. Setelah perkara-perkara itu mula menjadi panas dan tular, nampaknya PAS sudah menjadi takut apabila dia kata tak mahu pisang berbuah dah kali. Jadi PAS Gua Musang harap tanding Nenggiri. Maksud tak mahu pisang berbuah dah kali ini ialah PAS tidak mahu lagi dan tidak rela lagi melihat kerusi yang dimenangi Parti Bersatu menggunakan logo Parti PAS boleh mengkhianati Perikatan Nasional. Jadi mereka tak mahu lagi itu berlaku. PAS Gua Musang berharap calonnya diberi laluan bertanding PRK Dun Nenggiri dengan alasan kebimbangan pengundi episod peralihan sokongan berulang jika Wakil Rakyat Bersatu diletakkan. Yang dipertuanya Azman Ahmad mendakwa tindakan Muhammad Azizi Abu Naim dari Bersatu berpaling tada selepas menang memberikan kesan di kalangan pengundi di kerusi terletak di bawah Parlimen Gua Musang berkenan. Parlimen itu turut diwakili Azizi yang kini menunggu keputusan Speaker Parlimen Johari Abdul sama ada beliau perlu mengosongkannya atau sebaliknya. Susulan notis dikemukakan Bersatu pada 20 Jun lalu. Akibat tindakan itu, pengundi rasa ragu-ragu. Mereka yakin dengan wakil PAS berbanding segelintir dari Bersatu yang terbukti ada melompat Azizi alih sokongan. Jadi mereka bimbang berulang di Nenggiri. Bagaimanapun saya tak kata semua wakil rakyat Bersatu kaki lompat. Ada ramai yang bagus, kata Azman kepada FMT.
Memang betul dalam parti Bersatu itu semuanya daripada isu kaki lompat. Muhyiddin sendiri pun daripada parti UMNO. Azmin Ali paling sahlah orang yang telah lompat parti daripada PKR, mengkhianati parti PKR dan menyertai Bersatu. Azman menyerahkan perkara itu kepada pemimpin parti dan tidak akan memboikot jika Bersatu kekal bertanding di kerusi terbabit. Jumat lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, Bersatu bersedia meletakkan calon Perikatan Nasional di kerusi terbabit yang dirampas BN pada PRN Ogos lalu. Azizi yang bertanding di bawah logo PAS ketika itu menewaskan Abdul Aziz Yusuf dari BN dengan majoriti hanya 810 undi. Dewan Undangan Negeri Kelantan mengumumkan kekosongan luar jangka kerusi itu berkuat kuasa 19 Jun lalu selepas Bersatu menyerahkan notis pelucutan keahlian Azizi. Wakil rakyat penggal pertama itu antara 7 ahli parlimen dan adun Bersatu mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Mulanya mahu malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Mulanya nak malukan kerajaan Pulau Pinang. Tapi akhirnya perkara itu telah memalukan diri sendiri. Cuba ajar itik berenang, rupa-rupanya sendiri tak pernah berenang. Cuba nak malukan orang, rupa-rupanya sendiri malukan diri sendiri. Nak tuding orang lain, rupa-rupanya ada 4 jari, 3 jari lagi menuding diri sendiri. Ini semua berkait dengan isu air, yang mana Tuan Ibrahim Tuan Man cuba menemplak Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Namun, ini jawapan Rafizi yang paling padu, yang pastinya memalukan diri sendiri Tuan Ibrahim. Apa Tuan Ibrahim buat masa jadi menteri? Itu suara Rafizi terhadap Tuan Ibrahim. Ketika Perikatan Nasional rancak menghentam Kerajaan Persekutuan dengan isu air sebagai naratif kempennya, timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli tampil memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatnya daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Ekonomi itu membalas serangan pembangkang berkaitan isu bekalan air di Sungai Bakap dengan mempersoalkan mengapa timbalan Presiden PAS itu mengabaikan masalah itu ketika menjadi Menteri Air dan Alam Sekitar, ketika Perikatan Nasional mentadbir negara selama 33 bulan. Coba kita tanya, yang menjadi Menteri Air dulu itu siapa? Anda jawablah sendiri. Jawapannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan Pakatan Harapan, bukan juga Barisan Nasional, bukan kita daripada Kerajaan Madani. Menteri Air ini Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau kita tahu yang Sungai Bakap ini yang dijadikan isu suruh lawan kerajaan kerana calon kita kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah engkaulah dulu kau Menteri Air, kata Rafizi, menemplak Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab sekarang kita tahu, seperti diumumkan berkali-kali, masalah air di Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara Semenanjung. Sebab air bukan saja soal pipe. Masalahnya sumber air dah tak ada. Orang makin bertambah, kilang makin banyak. Apabila orang makin banyak, sungai sebanyak itu sahaja, kata Rafizi lagi. Mana ada sungai pandai beranak. Semakin lama semakin cetek dan mendap. Memanglah kebiasaannya. Mana-mana kalau orang semakin ramai, sungai makin cetek, air kurang. Tambah pula cuaca sekarang semakin panas, kata Rafizi. Jadi isunya, semasa kita jadi pembangkang, memang kita tak tahu, bukan kerja aku. Semasa itu, kita duduk kejar segala yang rasuah semua ni.
Yang bertanggung jawab merancang dan yang ada maklumat adalah Tuan Ibrahim Tuan Man, kata Rafizi. Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup air. Kamu tahu Perak Utara tak cukup sumber air. Kamu ada kuasa, apa kamu buat semasa jadi Menteri Air? Soalnya ketika berceramah di Kampung Padang Lalang, Simpang 4 malam tadi. Turut hadir calon Pakatan Harapan Johari Arifin, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew. Untuk rekod, pada Julai lalu kerajaan dilaporkan bersetuju menyalurkan peruntukan bagi projek penyaluran air di Sungai Perak ke empangan Bukit Merah yang sebahagiannya akan digunakan untuk pembekalan air terawat ke Pulau Pinang. Ia akan disalurkan melalui projek pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGP yang melibatkan kawasan seluas 1,000 ekar dengan anggaran peruntukan 4 bilion ringgit. Rafizi berkata masalah itu gagal diselesaikan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan walaupun mempunyai maklumat, tanggung jawab dan kuasa. Sebaliknya, kata menteri itu, kerajaan Madani mengambil langkah awal ketika melihat keseluruhan masalah air di seluruh Malaysia. Jadi, kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan persekutuan 33 bulan, kalau dia dah buat keputusan dulu lagi selesai, hutang dia berhutang, wang dia ambil, tapi kita tak nampak pergi mana wang itu, dan dia sebagai Menteri Air sampai ke sudah tak selesaikan masalah itu, kata Rafizi. Tak sampai 1 tahun kerajaan Madani ambil alih, tanpa ada PRK Sungai Bakap pun, Anwar Ibrahim suruh. Jadi saya kena ikut. Ini dah berlaku lama dan saya ingat awal tahun lagi, semasa kita melihat keseluruhan masalah air di Malaysia. Yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan. Yang tak bising sangat di utara tapi berlaku pun kita dah buat peruntukan, kata Rafizi lagi. Jadi sekali lagi saya nak tanya Tuan Ibrahim Tuan Man, kau orang semasa jadi kerajaan yang kawal duit banyak peruntukan untuk jana wibawa, kenapa kamu Menteri Air tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut, kata Rafizi lagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini mengatakan, inilah level menteri, tahap level menteri pembangkang, katanya. Pak Ibrahim tahu tadah air saja, kata salah seorang netizen di ruangan komen. Mr. Sakau kata, nak air ke nak isle? Dah cukup jumlah, apa kabar menantu tak pulang lagi? Apa Tuan Penasihat 4 Negeri buat? Kalau kali ini Madani menang Sungai Bekap, katanya. Betul, kata Rafizi, kata Laim Guna. Apa Tuan Ibrahim buat semasa dia jadi menteri? Tapi siapa pula adun di situ waktu itu? Kes air ini isu negeri. Kalau isu ini dibawa ke pihak menteri, baru kita boleh suruh Tuan Ibrahim nak jawab. Dah pun, kata beliau. Alahai Kelantan, hampir semua adun dari PAS pun, kata AKJ. Ibrahim ni pun dari Kelantan, tapi tak ada apa pun dia buat masa dia pegang Menteri Air dulu. Kamu ni memang memaki hamun, kenapa otak dah masuk air ke, kata AKJ. Deva kata tak perlu buang masa tanya dia, ambil contoh Kelantan dah cukup, senang cerita. Dia orang tak tahu buat apa-apa, kata Deva. Saudara-saudara sekalian, Harimau Satu kata, takkan Rafizi tak tahu, jangan buat wayang lah, katanya. Red Parrot kata, Tuan Ibrahim semasa menjadi Menteri Alam sekitar 33 bulan tak buat apapun. Rupanya ISO pun tak tahu. Motosikal guna minyak apapun tak tahu. Sebenarnya tak layak menteri pun. Menteri cap ayam. Dapat jawatan menteri pun melalui tebuk atap, kata Red Parrot. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Bila sebut Muhyiddin dan Mahathir, pasti anda teringat prestasi mereka. Tak boleh disangkal bahawa
Sepanjang pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali, banyak sumbangan beliau. Namun demikian, banyak juga perkara-perkara yang sebenarnya agak kontroversi ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini, patutlah tidak puas hati prestasi kerajaan Madani. Orang kuat pun Muhyiddin dan Mahathir. Terbongkar sudah siapa orang kuat Institut Masa Depan Malaysia MASA yang mengeluarkan kajian kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan Madani. Yang ini memang lucu, yang ini memang sangat-sangat lucu. Rupa-rupanya ini orang kuatnya. Simakan di laman web rasmi institut itu mendapati pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi dan pengasas MASA. Ini satu perkara yang memang lucu. Pastilah kalau Muhyiddin adalah pengerusi kepada MASA, sudah tentu hasil kajiannya akan lebih menjurus kepada Muhyiddin Yassin untuk mengap-apkannya, untuk menaik-naikkan nama Muhyiddin dan bukanlah membuat satu kesimpulan, satu dapatan ataupun satu keputusan diumumkan yang natural. Ianya pasti berat sebelah. Anda pun dapat fikirkan secara logiknya. Sementara itu, seorang lagi pengasas ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemegang amanah antaranya ialah Datuk Dr. Razidin dan juga Naib Presiden Bersatu. Mengulas status MASA, pemerhati politik Najib Bakar mempersoal hasil kajian yang turut merumuskan bahawa ekonomi negara menjadi semakin merucing itu. Institut Masa Depan Malaysia Perikatan Nasional sebenarnya Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA itu ialah Perikatan Nasional. Itu rumusannya, mudah sahaja, kata pemerhati politik Najib Bakar. Jawab servis sendiri guna Saitro, seorang 10 akaun agaknya sindir beliau lagi. Pastilah mereka akan membuat satu kajian responden yang akan merumuskan keuntungan untuk mereka. Cubalah buat natural baru kita tahu. Najib turut berkongsikan gambar pejabat MASA yang beralamat di Jalan Ara dekat Bangsar di Ibu Negara. MASA mendakwa kajian yang dijalankan melibatkan 1,920 responden berumur 18 tahun ke atas di Semenanjung, Malaysia. Mereka kononnya ditemu bual mengenai isu-isu semasa ekonomi, sosial dan politik menerusi telefon dari 30 April hingga 26 Mei lalu. Institut itu turut memaklumkan hanya 39% responden Melayu menyatakan mereka berpuas hati dengan prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri, manakala responden China dan India masing-masing 74 dan 60%. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Akhirnya, tembelang sebenar konon kajian MASA ini adalah ini dia, orang kuat Muhyiddin dan Mahathir patutlah tak puas hati prestasi kerajaan Madani. Jumpa lagi, bye-bye.